Assalamualaikum, nama saya Nur Syahibah binti Ismail dan nombor matrik S52031. Hari ini saya akan membentangkan tentang jenis-jenis pengucapan awam. Jenis-jenis pengucapan awam terdiri kepada dua, iaitu berdasarkan tujuan dan berdasarkan cara. Yang pertama adalah informatif, iaitu memberi maklumat. Dalam ucapan jenis ini, matlamat perucap adalah untuk memaklumkan atau menerangkan kepada audiens tentang sesuatu konsep, perkara, idea, proses dan sebagainya. Sebagai contoh, ceramah motivasi tentang kesihatan, iaitu mengadakan ceramah tentang kesihatan kepada masyarakat sekeliling bagi mereka mengetahui maklumat tersebut. Yang kedua adalah memberi inspirasi, iaitu ucapan majlis khas yang dibuat apabila berlangsung sesuatu majlis yang bersifat rasmi yang dihadiri tetamu khas untuk berucap. Tetamu yang berucap adalah untuk memberi inspirasi tentang pencapaian, kejayaan dan kebaikan seseorang. Dan perkara ini adalah dominan yang perlu ditunjukkan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan hai. Jadi saya akan menyambung isi pengucapan, tujuan pengucapan berdasarkan tujuan, iaitu menghibur. Seperti yang kita tahu, menghibur ialah kita memberi satu kegembiraan kepada mereka yang mendengarnya. Jadi kebiasaan tujuan ucapan menghibur ini ialah tujuan untuk menarik minat audiens sebelum beliau ataupun seseorang itu menyampaikan isi sebenar ataupun poin utama dia berucap. Contohnya, pada majlis kerajaan, kemungkinan pengetua sekolah akan membuat satu lawak lucu untuk menarik minat-minat pelajar sebelum dia ke topik sebenar beliau, untuk menyampaikan nasihat ataupun sesuatu yang lebih formal, lebih perlu mengambil tumpuan. Jadi first dia akan cuba menggunakan tujuan menghibur pelajar supaya pelajar terasa gembira, terhibur dan terus bersemangat untuk mendengar poin-poin seterusnya yang akan disampaikan oleh pengetua tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Azlin binti Azmai. Matrik nombor saya adalah S51674. Saya akan menerangkan tentang impromptu. Impromptu merupakan sejenis ucapan yang dilakukan secara spontan tanpa memerlukan persediaan yang khusus. Pengucap biasanya akan menggunakan kemahiran berucap mereka dengan menceritakan tentang pengalaman lepas mereka ataupun berkaitan dengan isu-isu semasa. Impromptu biasanya terjadi dalam keadaan yang kritikal ataupun dalam keadaan yang terdesak. Sebagai contoh, pengucap diminta untuk memberi ucapan dalam sebuah majlis tanpa dimaklumkan terlebih dahulu. Oleh itu, situasi impromptu akan berlaku dalam majlis tersebut. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia binti Nispan, nombor matrik S51959. Okey, sekarang saya akan membentangkan tentang kaedah penyampaian secara hafalan teks. Seperti yang kita tahu, menghafal sesuatu perkara, lebih-lebih lagi teks yang panjang memerlukan daya ingatan yang kuat dan juga tinggi. Okey, kaedah ini memerlukan teks disediakan dengan lebih awal bagi memudahkan pembaca atau perucap itu menghafal setiap baris, setiap perkataan dan juga perenggan yang tercatat dalam nota tersebut. Okey, sebagai contoh saya ambil berpidato. Okey, berpidato kita memerlukan semangat, kita perlu menunjukkan ekspresi wajah dan kita juga perlu berucap dengan fasih. Bayangkan kalau kita berucap menggunakan teks, melihat teks, dalam masa sama nak tunjukkan semangat, ekspresi wajah, secara tak langsung ia akan mengganggu konsentrasi orang yang berpidato itu sendiri. Dalam masa yang sama ia akan mengganggu konsentrasi orang yang berucap itu sendiri.
Betul? Okey, oleh sebab itu hafalan teks memerlukan kekuatan mental dan juga fizikal. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, beralih kepada kaedah penyampaian membaca teks. Okey, membaca teks dan juga hafalan teks adalah dua perkara yang berlawanan. Okey, membaca teks ini, orang yang berucap boleh membaca teks ataupun nota yang telah disediakan awal untuk menyampaikan pesan-pesan ataupun ucapan dia kepada halayak ramai. Okey, kaedah ini digunakan untuk mencatatkan fakta-fakta penting yang perlu disampaikan kepada halayak ramai. Sekiranya tidak dicatatkan takut-takut fakta atau maklumat penting yang perlu disampaikan itu tidak tersampai. Dan setiap perkataan yang tercatat dalam skrip tersebut perlulah dibaca dan disampaikan kepada halayak ramai ataupun audiens. Okey, sebagai contoh dekat sini saya ambil teks ucapan program bulan membaca. Okey, seperti kita sendiri alami semasa zaman sekolah, kita ada program bulan membaca, betul? Okey, kita membaca buku, majalah, novel ataupun apa-apa sahaja bahan bacaan yang kita rekodkan di dalam sebuah buku yang kita panggil buku nilam. Okey, sebelum berlangsungnya program bulan membaca itu, ia perlu dirasmikan, betul? Di setiap sekolah, ia akan dirasmikan oleh guru. Jadi guru yang merasmikan program tersebut perlu membaca teks yang rasmi juga, betul? Okey, teks yang rasmi itu perlulah disediakan lebih awal supaya perucap tersebut dapat berlatih membaca skrip tersebut supaya dapat mengelakkan berlaku kesalahan semasa berucap. Okey, itulah gunanya kaedah membaca teks dan itulah bezanya kaedah membaca teks dan juga hafalan yang tadi. Okey, secara umumnya kaedah ini lebih mudah berbanding dengan kaedah hafalan yang tadi. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya Anisha Zwani binti Zulkifli, S5195. Okey, saya akan menyambung perbincangan saya, iaitu pengkelasan ucapan juga bertujuan untuk memujuk, di mana perucap cuba mempengaruhi audiens untuk menghasilkan perubahan daripada segi cita rasa, sikap, kepercayaan, fahaman maupun tindakan. Sebagai contoh, seorang jurujual yang untuk menjual sesuatu produknya dan peguam, iaitu cuba mempengaruhi pihak juri ataupun hakim, pakar motivasi dan ahli politik. Dan memujuk juga terdapat daripada tiga jenis, iaitu mengubah, mendorong dan mengukuhkan. Di antara ketiga-tiga ini, mengubah adalah yang paling sukar kerana ia mengambil masa yang lama. Sebagai contoh, ia mengambil masa untuk memujuk seseorang untuk mempercayai sesuatu perkara dan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Okey, jenis ucapan berdasarkan cara yang terdiri pada extemporaneous, iaitu menggabungkan tiga lagi jenis ucapan, iaitu impromptu, membaca teks dan menghafal. Iaitu extemporaneous juga memerlukan masa dan persediaan yang baik ataupun rapi. Sebagai contoh seperti sesi pidato, di mana perucap akan menghafal bahagian-bahagian tertentu dalam ucapan seperti petikan atau contoh, mencatat beberapa perkara penting iaitu adik utama dan petikan yang memerlukan ketepatan. Selain itu, nota juga diperlukan untuk mengingatkan para perucap untuk membaca perkara yang perlu didahulukan atau dikemudiakan. Jelaslah bahawa extemporaneous membolehkan seseorang itu untuk menyusun idenya yang lebih baik dan